Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Selamat petang hari Isnin yang penuh kebaikan ini. Mendung kelabu pada petang ini. Cuaca mendung kelabu, moga-moga hati tidak kelabu, bercahaya sehingga mencapai dipanggil hati yang benar-benar dipanggil bercahaya dengan cahaya tauhid dan cahaya kasih sayang. Alhamdulillah, petang ini kita bersama dengan Rumah Mengaji An-Najmi Bandar Datuk On. Salah Ustaz. Amar Najmi. Amar Najmi. Rumah Mengaji Amar Najmi. Baik, apapun kita masuk kepada bab yang pertama pada petang ini, tanda bersandar pada amalan. Walaupun kita ada yang sudah belajar kitab hikam ni berulang, sebenarnya dia macam Al-Quran lah, kita baca berulang-ulang kerana dia sentiasa fresh sebenarnya. Bila kita belajar, dia akan lain. Kadang-kadang ilmu tu berbeza dengan huraian-huraian. Tanda bersandar pada amalan, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Sebahagian daripada tanda seseorang itu bersandar dengan amalnya ialah berkurangnya harapan pada Allah Ta'ala ketika tergelincir dalam kesalahan. Berkurang harap ni maksudnya kurang harap akan keampunan Allah Ta'ala. Ini panggil adab dalam beramal. Kerana keseluruhan bab-bab yang kita pelajari dalam kitab hikam ini, Syekh Ibn Athaillah ini, ialah mendidik, mengajar, mentarbiah, dia panggil adab hati kita dengan Allah Ta'ala, khusus kepada mereka yang beramal dengan amal ketaatan dan kebaikan. Jadi di sini fokusnya adalah beramal dengan ikhlas dan sidik kepada Allah. Mana beramal jangan mengharapkan amal kita yang boleh menyelamatkan kita, ataupun jangan bergantung dengan amal. Bila seorang itu beramal, dia bergantung dengan amal sampai kadang-kadang dia tidak mengharapkan lagi, maksudnya keampunan Allah. Maknanya dia rasa dia sudah banyak amalan sehingga dia tidak mahu bertaubat kepada Allah dan rasa dia sudah bagus dengan amalnya. Ini dipanggil tertipu dengan tipu daya dengan amalnya itu. Maka Syekh kata pesan, beramallah kamu dalam masa yang sama, hatimu mesti bergantung dengan Tuhanmu, yakni ikhlas dan sidik kepada Allah. Matan hikam yang pertama ini menekankan kepentingan ikhlas dan sidik. Dua poin ni, ikhlas dan sidik. Ikhlas maknanya melakukan sesuatu kerana Allah. Sidik, segala amal kebaikan kita itu melihat datang daripada anugerah Allah. Ini dimaksudnya sidik, benar dalam beramal. Ikhlas dan sidik dalam beramal adalah buah daripada tauhid ihsan. Bukan sekadar kepahaman ilmu. Mana tauhid ihsan ialah tauhid yang merasai apa yang kita buat itu datang daripada Allah dengan kudrat dan irada Allah. Ini barulah lahirnya ikhlas dan sidik. Nak dapat dia punya ikhlas dan sidik hasil daripada tauhid ihsan tadi. Kalau dia tidak belajar tauhid sampai mencapai ihsan, dia tak akan dapat dikatakan ikhlas dan sidik dalam amalnya itu. Ikhlas ni buat semata-mata kerana Allah berdasarkan syariatnya. Sidik melakukan apa kebaikan yang kita lakukan itu, kita lihat dengan kita rasa. Ini ihsan. Kita rasa dan kita pandang apa sahaja kebaikan itu Allah yang izinkan, Allah yang anugerahkan, bukan datang daripada kekuatan diri kita, keupayaan diri kita ini. Kenapa? Kerana ikhlas dan sidik yang benar itu datang daripada tauhid ihsan, bukan daripada belajar ilmu faham sahaja. Sebablah tauhid yang kita tekan di sini ialah tauhid sufi ataupun tauhid ihsan, tauhid yang mencapai rasa bertuhan. Rasa mana apa yang kita buat itu Allah yang izinkan. Bukan maksudnya tahu saja, tetapi dia rasa. Ini dipanggil tauhid ihsan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ada menyebut sekurang-kurangnya untuk mencapai hakikat syukur
yang mana ikhlas dan sidik itu adalah umbinya. Ialah mencapai tauhid fana. Fana ni mana lebur pada af'al Allah. Maknanya melihat segala apa yang kita buat itu datang daripada gerak dan diam, datang daripada kudrat dan iradah Allah. Kita sembahyang contohnya. Kita boleh berdiri solat itu, siapa yang gerakkan kita, siapa yang perbuatkan kita, siapa yang mendirikan kita, siapa yang merokokkan kita, siapa yang mengiktidalkan kita dan sujud sampai bagi salam. Maksudnya kalau dia mencapai, melihat, merasai dengan mata hatinya itu bahawa aku sembahyang ni Allah kerana anugerahmu ya Allah. Bukan kerana saya sihat, bukan kerana saya pandai, bukan kerana saya kuat. Saya boleh sembahyang kerana Allah izinkan. Itu nak dirasai dalam hati kita itu. Barulah dia akan capai syukur di situ. Dapat ikhlas dan syukur di situ. Terima kasih Allah saya boleh sembahyang hari ini. Lahirlah hamba yang bersyukur. Kenapa? Kerana dia lihat apa yang dilakukannya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi orang yang sombong dengan kebaikan, orang yang rasa mulia dan ujub dengan kebaikannya, itu tidak. Inilah panggil kehalusan adab rohani itu dengan Allah Ta'ala itu. Dia mesti menyucikan, dia panggil hati itu daripada segala rasa keakuan diri dalam amalnya. Buang rasa diri. Selagi ada diri dalam amal, dalam ibadah kita, kita tidak akan mencapai keikhlasan dan sidik yang benar kepada Allah, dan apatah lagi kita nak dapat syukur itu. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ikhlas itu ialah syarat, maksudnya nak capai syukur itu, ikhlas dan sidik ni ialah dia panggil mesti bermula di situ. Sementara tauhid ataupun fana pada af'al ialah merasa atau memandang segala perbuatan itu, walau berbeza bentuk dan sifatnya, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa merasai atau memandang segala perbuatan itu dari Allah. Kalau kita buat amal tak rasa dari Allah, contoh ni bercakap, mengajar ni. Mengajar ni hati kita tak rasa ilmu itu dari Allah, gerak mulut kita daripada Allah, suara kita daripada kalam Allah. Kalau tak nampak dia itu daripada Allah Ta'ala itu, dengan daripada Allah ataupun dengan Allah ataupun untuk Allah dan milik Allah, maka belum sempurna ikhlas kita pada Allah Ta'ala itu. Ikhlas tak sampai kepada hakikat ikhlas itu. Kerana hakikat ikhlas itu ialah hati tidak merasa ada diri. Sebab itu disebutnya surah Al-Ikhlas, surah yang kosong. Maksudnya kosong daripada, hatinya kosong daripada melihat kepada yang lain. Hanya semata-mata kepada perbuatan af'al Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha tunggal. Tunggal dalam wujudnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam asma'nya, tunggal dalam perbuatannya. Ini dikatakan ikhlas betul. Ini kita nak faham petang ini bicara tentang ikhlas ini. Tentang ikhlas supaya kita faham. Supaya amal kita betul-betul sampai kepada Tuhan. Supaya kita tidak sombong, tidak timbul sifat-sifat yang tidak baik dalam batin kita itu. Ada 3 golongan manusia dalam beramal. Bila beramal, ada 3 jenis manusia. Kita nak cek diri kita masing-masing lah. Saya cek saya. Ibu-ibu, tuan-tuan yang ada pada petang ini, cek masing-masing lah ketika kita beramal tu di mana niat kita itu ataupun hati kita sebenarnya. Jadi 3 golongan ini dibongkarkan rahsia-rahsia yang ada dalam jiwa kita. Inilah panggil kitab hikam, dia membongkar rahsia, sama ada rahsia kebaikan ataupun rahsia kejahatan adab kita dengan Allah Ta'ala itu pada batin kita. Lepas tu belajar kitab hikam, belajar tauhid, kita nak nilai pada diri kita. Bukan belajar nak tengok orang ni macam ni, orang tak. Belajar tasawuf, dia melihat dan menilai diri dan hati yang ada pada dirinya itu. Belajar fiqh, dia nak menilai orang ni salah, orang ni betul, orang ni tak betul. Belajar fiqh. Belajar tasawuf, belajar sufi, tauhid ini, dia melihat keaiban yang ada pada dirinya itu. Baik, golongan yang pertama dalam beramal ini, golongan yang beramal dengan bersandarkan pada kekuatan dan kekuasaan diri. Dia beramal, dia sembahyang, dia puasa, dia baca Quran, dia berzakat, dia ibadah, dia berceramah dan sebagainya lah, dia belajar ilmu.
tetapi dia bersandar pada kekuatan dan kekuasaan diri ini. Maksudnya dia buat sembahyang, dia nampak aku yang sembahyang. Kerana aku pandai, aku sembahyang. Kerana aku kuat, aku sembahyang. Aku makan vitamin tiap hari, suplemen dan sebagainya, sehingga aku kuat, aku boleh sembahyang lah. Ini panggil golongan yang beramal dengan bersandar ataupun bergantung pada kekuatan dan kekuasaan diri. Ini dipanggil riak yang tersembunyi dalam batin, yang kita tak nampak kadang-kadang kalau kita tidak pelajari ilmu kesufian ini, penyucian hati ini, dan kita tidak bersihkan hati, tak akan jumpa juga keaiban yang ada ni. Ini kehalusan menyebabkan hancur pahala ibadat. Hancur pahala. Ibadah tak hancur, pahala tu hancur. Maknanya nilai cahaya tu tidak berhasil. Ibadah sah tapi hasilnya tidak ada. Contohnya kerjanya bagus, elok, tapi gajinya tidak ada. Penatlah bekerja, seumpama itu. Ini golongan pertama dia sembahyang, dia nampak diri yang sembahyang. Aku buat baik, aku yang sedekah, aku yang baca Quran, aku yang berpuasa, aku yang qiyamul lail, aku yang segala akulah itu. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang beramal dengan melihat ia adalah anugerah Allah. Dia nampak ini adalah kasih sayang Tuhan, anugerah Allah. Aku boleh sembahyang ni bukan kerana aku pandai dah, kerana Allah Ta'ala izinkan, kerana anugerah Allah. Dia nampak di situ, dia rasa, dalam hati dia rasa apa kebaikan yang dilakukan itu semuanya berlaku dengan izin Allah. Dia rasa. Dalam hati dia rasa Allah. Sebab tu dia lahirnya rasa, timbulnya syukur. Terima kasih Allah saya boleh derma. Terima kasih Allah saya boleh mengajar. Terima kasih Allah saya boleh belajar. Terima kasih Allah saya boleh buat baik. Lahirlah hamba yang bersyukur di situ. Ini panggil ikhlas yang kedua, ataupun dia panggil golongan beramal ini. Dia buat itu dan memandang kepada, dia panggil anugerah Allah Ta'ala. Yang ketiga, golongan yang beramal dengan melihat ia adalah takdirnya yang azali. Semua dalam kehendak Allah Ta'ala, maksudnya. Dia boleh sembahyang ni semua dalam takdir Tuhan. Satunya keizinan Allah. Yang kedua kehendak Allah Ta'ala. Yang golongan yang ketiga ni dia beramal tiada diri dah. Dia hanya maksudnya bergerak dalam takdir Allah, bergerak dengan dengan kehendak Allah. Dengan susunan Allah Ta'ala, dengan aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala susun dirinya itu. Dia tidak ada diri dah, Allah susun. Maka kalau dia solat itu maksudnya, kita ni dia tak rasa dirinya solat, dirinya dipersolatkan oleh Allah Ta'ala. Dirinya diperdirikan Allah Ta'ala, diperangkat takbirkan, dipersuara baca Fatihah, diperrukuk, diperiktidal, dipersujud, sampailah bagi salam. Kalau dia derma pun dia nampak daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Duit ni. Jadi dia boleh gerak tangan ini kerana keizinan Allah. Allah gerakkan dengan kudrat iradah Allah. Ini orang sudah golongan yang ketiga. Dia tidak lagi melihat dirinya beramal, tetapi dirinya beramal semua dalam ilmu Tuhan, dalam takdir Tuhan, dalam kehendak Allah Ta'ala itu. Dia panggil orang yang menyerah diri hamba betul-betul kepada Allah. Golongan pertama adalah golongan orang awam. Amal mereka belum sempurna keikhlasannya. Ikhlas dah. Saya ikhlas sembahyang. Saya ikhlas puasa. Saya ikhlas kerana Allah Ta'ala dah. Bagus dah maksudnya. Bukan kata tak bagus, bagus. Usalli salat sembahyang itu lillahi ta'ala. Bagus. Kalau keluarkan zakat pun belakangnya lillahi ta'ala. Bagus. Tapi mereka beramal kerana hendakkan syurga dan takutkan neraka. Ini ikhlas dah tapi belum sempurna ikhlasnya itu. Belum mantap ikhlasnya itu. Ikhlasnya ada lagi berbahagi-bahagi. Tidak betul-betul bulat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Kenapa? Kerana ada niatnya lainnya lagi. Dia buat ini kenapa? Nak syurga, nak pahala, nak kelebihan-kelebihan daripada amalnya itu. Itu. Jadi ikhlas dah, cuma belum bulat lagi dengan Tuhan ikhlasnya itu. Masih lagi.
Kalau dia nak syurga, maknanya syurga itu makhluk, bermakna ada lagi makhluk dalam amalnya itu. Ada lagi takut pada neraka, ada ni. Jadi kita beramal, nak apa sebenarnya? Kita beramal ini ialah untuk melihat dan memandang kepada dipanggil kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah Allah Taala itu. Boleh golongan pertama. Ini golongan ini kalau kata guru kami Walid Al-Malik kata, golongan pertama orang awam ini ialah mereka yang beramal dalam peringkat kanak-kanak. Kan anak-anak cucu-cucu kita semua kalau beramal ibadah ni, puasa ke sembahyang ke, dia nak sesuatu. Apatah lagi sesuatu itu dalam bentuk kebendaan. Siapa yang dapat puasa, nenek bagi basikal sebuah. Siapa yang boleh puasa sebulan bulan Ramadan, nenek bagi basikal sebuah. Maka puasalah dia. Kenapa? Nak basikal. Itu puasa kanak-kanak. Puasa orang yang dah faham sikit, ada ilmu, dia puasa nak apa? Nak kepada syurga, nak kepada kelebihan-kelebihan, nak kepada banyaklah benda-benda yang mana ini masih lagi dipanggil terselit dia punya kehendak nafsunya itu. Masih ada lagi. Kena faham betul-betul lah dalam bab amal ini supaya kita bersih, mana ikhlas betul-betul dengan Tuhan itu. Ramai yang sangkut di sini. Dan kadang-kadang ramai yang tak faham di situ. Dia faham belajarnya nak kelebihan. Amal ini dapat terbang, amal ini boleh berjalan atas air, amal ini dapat rezeki gini, amal ini sembahyang duha dapat jadi kaya. Maka sembahyangnya nak kaya, bukan nak Tuhan. Ini dia panggil golongan yang pertama. Sebab tu ikhlas mereka belum sempurna betul-betul. Ikhlas dah ada tapi belum sempurna betul-betul. Mereka ini adalah apabila beramal besar angan-angannya pada Allah sehingga menyebabkan mereka berasa mulia dengan amal mereka itu. Ini bahayanya. Tipu daya di situ. Sementara apabila mereka terjebak dalam kesilapan dosa kesalahannya, maka berkurang haraplah mereka pada keampunan Allah. Maknanya kalau dia rasa dia ada banyak amalnya, sembahyang dah banyak dah, yang wajib memang dia tak tinggal, yang sunat bertimbun-timbun dia buat, qiyamul lail lagi, solat sunat lagi, hajat lagi, duha lagi, semua dia sembahyang. Apa? Banyak. Kalau sedekah, dia sedekah. Kalau puasa, sunat lagi, yang wajib lagi. Haji, umrah. Umrah 2, 3, 4 kali setahun. Jadi bila mereka beramal yang banyak begitu keadaannya, tapi kalau mereka masih ada diri dalam hatinya itu, menyebabkan mereka ni rasa mulia. Oh, ilmu aku sudah banyak, amal aku sudah banyak, aku dah buat macam-macam dah kebaikannya. Dan dia timbul perasan ataupun panggil penyakit ujub dalam batinnya, yakni merasa mulia dengan amalnya sehingga mereka ni kurang harap dengan keampunan Allah. Maksudnya kalau dia buat dosa pun tak apalah, dosa sikit, baru sikit je dosa. Sikit je dosa. Amal kita dah banyak dah. Amal dah hari-hari dah buat amal. Takkanlah dosa buat sikit pun tak boleh. Maksudnya. Jadi kalau dia jatuh dalam dosa, dia tak nak, maknanya dia tak nak taubat. Sebab apa? Dia rasa dah selesa dengan amalnya. Ini panggil tipu daya dalam amal. Tipu daya dalam amal. Sedangkan Nabi menyuruh kepada kita, para ulama dan aulia Allah Ta'ala, mengajar kepada kita, kita sentiasa bertaubat. Minta ampun kepada Allah, walaupun amal kita sudah banyak, kita bimbang takut di balik amal kita itu ada dosa kita kepada Allah. Lepas tu kena taubat hari-hari, istighfar hari-hari, taubat hari-hari, berselawat hari-hari, kita mengharapkan keampunan Allah. Inilah jalan para ahlillah. Jalan hamba dia minta sentiasa bertaubat walaupun amalnya banyak, tapi dia tetap memohon ampun dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Inilah dibimbangi oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ni. Dibimbang kalau kita beramal bersandar dengan amal, kalau kita beramal bergantung dengan amal kita, dibimbangi kita kurang harap kepada keampunan Allah. Tu dia. Sedangkan jalan nak menuju Allah sentiasa kena taubat. Sedangkan Allah Ta'ala pun sebut, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat kasih dan sayang pada orang yang sentiasa bertaubat setiap masa. Lepas tu taubat tak boleh walaupun amal kita
hatta dia seorang syekh sekalipun, seorang ulama besar sekalipun, mereka tetap bertaubat kepada Allah. Siapa kita tak nak taubat, nak minta ampun kepada Allah? Duk rasa kita banyak amal. Ini bagi tipu daya dalam amalan-amalan. Jadi kita hikam dalam bab-bab ini banyaknya memperbetulkan amalan batin kita, amalan hati kita ni, agar jangan lari daripada landasan-landasan kepada Allah Ta'ala itu. Amal sudah bagus, tapi niatnya tidak bagus. Bahkan hatinya bergantung dengan amalnya, dibimbangi. Mereka ini makin amal, makin jauh dengan Tuhan, makin amal, makin sombong, makin amal, makin ego. Itu dibimbangi. Baik. Golongan yang kedua adalah golongan khawas. Khawas ni orang yang pertengahan lah, khusus. Tadi awam, ini khawas. Naik sikit. Daripada awam, khawas, lepas tu khawasul khawas. Iaitu mereka yang melihat amal mereka semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Mereka ini adalah golongan yang benar dan ikhlas dalam amalnya. Ikhlas dan benar dalam amal. Maknanya mereka beramal kerana cinta kepada Allah dan melihat apa yang dia boleh buat itu semuanya adalah kasih sayang Tuhan dan anugerah Allah Ta'ala padanya. Dia boleh semayang pun dia nampak, ya Allah, Engkau lah saja yang boleh, dengan anugerahmu, dengan kasih sayangmu, ya Allah, saya boleh semayang. Bukan kerana saya pandai, bukan kerana saya bijak, bukan kerana saya alim. Bukan. Kita boleh semayang kerana Allah izinkan. Boleh berpuasa kerana Allah izinkan. Ini nak dihidupkan dalam hati kita. Sentiasa. Setiap amal kita itu kita buat, siapa yang izinkan? Contoh petang ini lah. Kalau saya yang mengajar, akak-akak, haja-haja, tuan-tuan yang ada petang ini mendengar, kita boleh mendengar, kita boleh belajar dan kita boleh berkongsi ilmu. Bukan kerana kita pandai, bukan kerana saya pandai, bukan maknanya kita lebih pandai daripada orang lain, tidak. Saya boleh berbicara kerana anugerah Allah, kerana diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak perilmukan pada saya, tak boleh bercakap. Kalau Allah tidak perkalamkan pada suara, pada lisan saya, tak boleh berbicara saya. Jadi kita kena berada dalam kesedaran, melihat segala apa yang kita buat itu adalah anugerah Allah. Kita boleh derma bukan kerana kita kaya, bukan kerana kita ada duit. Kita boleh derma, boleh berinfak kerana Allah izin. Berapa ramai orang yang ada duit, yang kaya tetapi tidak boleh berinfak, tidak boleh. Dia kedekut. Sebab apa? Allah tidak izin. Maka kita boleh berinfak, boleh sedekah, boleh menyumbang. Syukurlah pada Allah. Terima kasih Allah, saya boleh sedekah pada hari ini. Khususnya hari ini, hari Isnin pula. Hari kelahiran baginda Nabi SAW. Walaupun RM10, walaupun RM5 sekalipun. Saya keluar ni kerana cinta. Kerana rasa syukur kewujudan dan kelahiran baginda Nabi SAW pada hari Isnin. Sebab itulah Nabi berpuasa pada hari Isnin. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Isnin? Aku berpuasa hari Isnin, Nabi kata, kerana Isnin adalah hari kelahiranku. Itulah tanda syukur Nabi atas kelahirannya. Ini dikatakan maulid. Nabi menyambut maulid dirinya itu dengan cara berpuasa. Maka umat boleh dengan perbagailah. Hari Isnin adalah hari maulid. Ada orang bermaulid dengan selawat. Ada orang menzahirkan syukur itu. Dia sedekah. Dia memberi makan kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya hari Isnin. Maka di situlah dikatakan mereka, apabila mereka melakukan itu, mereka lihat apa yang dilakukan kebaikan itu adalah anugerah Allah. Dia buat atas dasar cinta kepada Allah, maka Allah cinta padanya lalu mengizin dan menganugerahkan amal itu berlaku. Kalau Tuhan tidak izin, tak berlaku. Berapa ramai orang nak sedekah, tak jadi sedekah. Dia bawa duit RM10 masuk dalam poket, pergi masjid, pergi surau, nak infak, nak sumbang, nak masuk dalam tabung. Kadang-kadang duit itu setahun dalam poketnya. Cuma tukar baju je. Pergi surau masjid, niat dia nak derma dah, pergi, balik tak jadi. Esok pergi lagi, aku nak sedekah ni, nak masuk dalam tabung masjid, pergi, lepas tu balik, tak jadi lagi nak sedekah. Tukar baju, masuk lagi duit RM10. Setahun duit tu berulang balik dalam poketnya, tak keluar-keluar. Kenapa? Allah tidak izin. Sebab itulah orang yang benar faham tauhid ini,
mereka lakukan kebaikan itu kerana Allah izin, kerana anugerah Allah. Maka mereka ni syukur, terima kasih Allah saya boleh derma hari ini. Terima kasih Allah saya boleh mengajar hari ini. Terima kasih Allah saya boleh belajar hari ini. Terima kasih Allah saya boleh buat ini. Terima kasih Allah saya. Terima kasih dalam segala kebaikan yang dilakukannya itu. Inilah dikatakan orang yang benar, ikhlas dan sidik kepada Allah dalam amalnya itu. Sebab dia tidak melihat dirinya yang melakukan kebaikan, tetapi dia dapat merasai, menyaksi bahawa segala kebaikan yang dilakukan itu adalah kasih sayang Tuhan dan anugerah Allah. Sementara tanda seseorang itu bersandar pada anugerah Allah Ta'ala pula bagaimana? Dalam melakukan amal kebajikan, ialah dia mengembalikan segala urusannya pada Allah Ta'ala. Jika dikurniakan nikmat dengan memuji dan mensyukurinya, manakala jika mereka diuji dengan musibah, sama ada berupa sakit, diuji dengan sakit, dengan terjatuh dalam dosa dan maksiat dan sebagainya, mereka bersabar dan melihat kedhaifan dan kefakiran diri pada dirinya, pada Allah Ta'ala, serta segera bertaubat. Ini tanda-tanda orang itu dalam amalnya dia melihat anugerah Allah. Kalau dia buat baik, dia balik kepada Tuhan balik. Semua kebaikan yang aku buat ini semuanya adalah dengan anugerah Allah, kasih sayang Tuhan. Maka dia terima kasih Allah, saya boleh buat baik. Kalau dia jatuh dalam kesakitan, musibah ataupun jatuh dalam maksiat, maka dia melihat muhasabah dirinya itu. Dan dia sabar dengan ujian itu. Dengan ujian sakit dia sabar dan melihat segala maksiat itu adalah kedhaifan dirinya, kelemahan dirinya, mana dirinya tak boleh nak lepas daripada segala kelemahan itu. Maka dia bertaubat, menangis dengan Tuhan. Ini tanda orang itu melihat segala amal itu Allah yang izinkan dan anugerah Allah. Kalau dia boleh buat, dia syukur. Kalau dia tak dapat buat, dia muhasabah dirinya dan dia bertaubat kepada Allah dan menangis dengan Tuhannya agar Allah Ta'ala menganugerahkan kebaikan-kebaikan yang lain lagi. Dia tidak melihat mana diri. Pandang kebaikan itu diri, tidak. Boleh faham yang kedua? Allahu Akbar. Kemudian mereka yang tiada melihat amal soleh. Ayat-ayat itu boleh baca sendirilah. Mereka yang tiada melihat amal soleh itu adalah anugerah Allah, akan terkena penyakit ujub. Ujub ni ialah rasa mulia diri, mulia dengan amal. Ataupun bahasa mudahnya perasan. Saya dah baik lah. Sebab apa saya sedekah hari ni 100. Semayang saya hari ni tak tinggal. Saya dah baca, hari ni dah baca 3 juzuk, 4 juzuk Quran. Saya pula puasa ini. Kalau tak nampak amal soleh itu adalah daripada anugerah Allah, dia akan mudah terkena penyakit ujub, ataupun penyakit riak, ataupun takabur, sombong. Hal ini kerana apabila kita menisbahkan sesuatu yang dilihat mulia, amal soleh dan lainnya pada diri kita, sudah tentu akan menyebabkan kita merasa mulia diri. Sebab itulah belajar tauhid ini, dia tidak akan melihat dirinya yang buat baik. Dia akan melihat apa yang dia buat baik itu adalah anugerah Allah. Allah yang izinkan. Inilah orang yang sudah tersangkut hatinya dengan Allah. Dia sentiasa menyandarkan ataupun bersandarkan hatinya kepada Allah. Dia tak pandang pada amalnya baik itu datang daripada diri dia, tidak. Dia sandar kepada Allah. Maknanya boleh buat baik itu, ibadah itu kerana Allah izin. Ini dikatakan mereka yang bersandar amalnya kepada Allah. Kalau lulus, kalau dia boleh buat, dia syukur pada Allah. Kalau dia tak dapat nak buat, maka dia bertaubat pada Allah. Beza dengan orang yang bersandar kepada amalnya. Kalau dia boleh buat amal, mungkin dia akan sombong dengan amalnya, riak dengan amalnya, ataupun ujub dengan amalnya. Kalau dia tak dapat buat, mana dia tidak mahu bertaubat dan muhasabah diri akan kedhaifan dan kelemahan dirinya itu. Ini yang katakan orang yang sombong. Sebab apa? Sebab mereka melihat kebaikan itu datang daripada dirinya. Sebab itulah tauhid, buang diri, buang aku, buang ananiyah, buang keakuan diri dalam beramal itu. Sembahyang nak lihat, nak rasa bahawa segala sembahyang kita ini semua adalah keizinan Allah. Maka orang yang benar mengenal Allah, cinta pada Allah, bertauhid pada Allah,
mereka akan sentiasa, terima kasih Allah saya boleh sembahyang. Terima kasih saya boleh berpuasa ya Allah. Terima kasih ya Allah saya boleh sedekah hari ini. Terima kasih ya Allah saya boleh mengajar hari ini. Terima kasih ya Allah saya boleh belajar hari ini. Terima kasih Allah saya boleh buat baik hari ini. Nampak dah, faham dah tu benda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun minal muhlikati syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi ra'yih. Ada 3 perkara yang merosak dan membinasakan seseorang itu. Pertama, sifat bakhil yang ditaati. Bakhil yang ditaati, kedekut. Tahu dah kedekut juga. Kedekut, tambah kedekut. Tambah. Laju je. Maknanya bakhil yang ditaati maksudnya, dia tahu dah dia bakhil. Dia layan juga kebakhilannya itu. Ini orang yang binasa dengan hartanya. Yang kedua, mengikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, seorang yang perasan kagum seseorang dengan pendapatnya ataupun amalnya itu. Ini panggil ujub lah di situ. 3, merasa mulia diri ini dikatakan ananiyah ataupun wujud diri yang merupakan punca bagi segala permasalahan. Ini yang kita takut dalam hal. Sebab tu belajar tauhid nak hancurkan ni. Kalau belajar tauhid tak hancur keakuan diri, rasa diri tu ada, wujud diri tu ada, kemuliaan rasa mulia dengan amal diri kita itu. Inilah punca segala masalah-masalah yang lain. Kalau ada diri, dia beramal, contoh dia bersedekah. Kalau dia sedekah, dia ada diri, dia rasa dia ada duit, dia rasa dia baik, dia rasa dia lah orang yang paling bagus sekali, orang yang maka dia mahu pujian-pujian orang. Maka dia sedekah, dia nak supaya orang puji dia, supaya orang tengok dia bagus, supaya orang melihat dia, orang kenal dia ni pendermawan dan sebagainya. Jadi dia nak itu. Jadi kalau dia buat, orang tak puji dia, orang tak kenal dia akan marah. Ini dah kan masalah kepada sedangkan orang yang ada tauhid, dia buat je, orang suka ke tak suka, orang puji ke tak puji, dia kasar. Dia bukan peduli orang. Ahli tauhid dia peduli Allah. Dia bukan peduli orang. Dia buat dengan penuh kerana Allah betul-betul, dan dia buat itu dengan izin Allah, anugerah Allah. Orang lain nak kata, biarlah dia kata sebab dia ada mulut. Nampak? Lama-lama dia diam lah tu. Kalau kita tak balas, tak jawab, dia diam. Buatlah. Lepas tu orang yang ada tahu dia buat dia tak maksudnya tak layan pun. Kalau orang puji pun dia balik pujian itu, yang layak hanya Allah yang layak dipuji. Aku tak layak dipuji. Aku hanya tempat Allah Ta'ala menzahirkan untuk memuji dirinya itu. Diri kita buat baik, sebenarnya menzahirkan pujian itu kepada Allah. Maka orang puji dia, dia balik kepada Tuhan. Kembalikan seluruh apa yang itu hanya Allah yang layak dipuji. Kalau orang kita buat baik, orang cela kita, orang sindir kita, memang layaklah kita ni layak disindir, layak dicela, layak dimaki dan sebagainya. Itulah hak kita. Di situlah kita menangis rasa lemahnya kita, dhaifnya kita. Ya Allah, golongan yang kedua. Yang ketiga, golongan ini golongan khawasul khawas. Boleh nampak dia pun cek diri masing-masing lah. Dia cek diri masing-masing. Ini ibarat kalau doktor tu dia cakap, awak makcik kalau sakit kencing manis begini. Tanda-tanda, simptom-simptomnya begitu. Kalau ada corona, ini tanda-tandanya. Begitu juga dalam bab amal. Amal kalau ada ini maksudnya penyakit-penyakit itu ada ke tak ada dalam hati kita. Ini simptom-simptomnya ataupun dia panggil niat kita ke mana. Khawasul khawasi itu para arif billah ini, mereka tiada melihat diri mereka memiliki amal sedikit pun. Nampak ini lagi maksudnya lagi tauhid lagi dalam lah maksudnya. Kena faham tauhid yang kita bicara ini tauhid bukan akal saja, tauhid mencapai rasa. Dalam kelas rumah ngaji Amar An-Najmi ni kita sudah bincang dah, tauhid ada 4 peringkat. Tauhid faham pada akal, tauhid ingat pada hati, bukan pada akal, pada hati ingat.
Tauhid ketiga rasa pada jiwa. Tauhid syuhud pada mata rohani ataupun mata sir. Jadi yang kita bincang tauhid ihsan ini, tauhid sufi ini, tauhid pada rasa dan pandang. Bukan bicara akal. Maka golongan yang ketiga ini para arif billah. Ini orang arif billah, ahli makrifat. Kalau dapat ini memang wali lah dia. Kalau dah ada hal ini dalam jiwanya, dialah seorang wali. Apa bagaimananya? Mereka tiada melihat diri mereka memiliki amal sedikit pun pada pandangan hatinya. Tak ada apa pun. Aku buat ni bukan kerana aku pandai, bukan kerana aku bijak, bukan kerana aku alim, bukan kerana aku kuat. Bukan. Kerana fana diri mereka itu dalam pemilikan Allah zahir dan batin. Maknanya dia lebur diri, tidak ada lagi. Sembahyang adalah Allah yang persolatkan. Tadi dia melihat anugerah daripada Allah, dia sembahyang, anugerah daripada Allah. Masih ada diri lagi sikit-sikit itu. Kalau yang golongan ketiga ini tidak ada diri, langsung 100% Allah. Ini orang yang tinggi tawakalnya. Dia melihat segala apa yang dia buat itu daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Dirinya tidak ada. Macam mana dia nak buat baik? Nak sedekah. Macam mana kita boleh sedekah kalau kita tidak ada? Yang sedekah hakikatnya daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Mana Allah nak cerita dia yang pemurah melalui diri kita. Diri kita tidak ada. Tiada lagi diri kita. Ini panggil fana diri. Lebur. Harta itu dia rasa milik Allah. Dia ni apa yang ada pada ni adalah milik Allah. Dirinya ada juga milik Allah. Sifat ilmu, qudrah, iradat, hayat, sama, basar pun daripada Allah juga. Nampak? Dia sembahyang bukan kerana kita, kerana Allah. Allah yang pergerakan A sampai Z. Allah belaka. Batinnya memandang Allah. Luarnya dia sembahyang, angkat takbir, rokok dan sujud. Hatinya memandang. Semua itu adalah mereka menyaksi gerak dan diam itu. Gerak daripada takdir Allah Ta'ala. Semata-mata. Zahir dan batin mereka ini penyerahan. Payah nak faham dengan akal ini. Sebab dia golongan ketiga ini mereka tidak banyak pakai akal. Golongan ketiga ini berlaku hal itu apabila mereka ini dilimpahi dengan cahaya. Maksudnya mereka ada cahaya tauhid. Sebab mereka taubat, mereka berselawat, mereka berzikir dengan amal-amal yang ikhlas dan sidik sehingga tidak ada lagi diri. Kalau dia sedekah pun dia tak nampak dia sedekah. Sedekah ni datang daripada qudrat dan iradah Allah. Sedekah itu Allah yang gerakkan. Segalanya Allah. Dirinya hanya ibarat tempat Allah mencerita dan menggerakkan untuk menceritakan Allah Ta'ala saja. Faham ke tak golongan yang ketiga ni? Macam mana? Mereka tiada merasa diri mereka wujud melainkan sebagai mazhar, tempat dijalankan takdir Allah Ta'ala yang azali. Bagaimana mereka yang tiada merasai memiliki wujud hendak melihat dirinya memiliki sesuatu, sedang sifat wujud yang merupakan asal bagi dinisbahkan segala sesuatu pun tidak ada. Masakan adanya furuk tanpa adanya usul. Sedangkan amal itu adalah buah daripada wujud yang merupakan usul. Maksudnya, kita ni ada ke tak ada? Sebenarnya kita sudah bincang dalam sifat 20. Yang ada wujud sebenar-benar wujud ialah Allah. Itulah wujud yang sebenar. Kita ni tidak ada. Yang ada ni hanya diwujudkan sahaja. Jadi kalau kita ni, wujud kita pun bukan yang sebenar, wujud yang diwujudkan, maknanya furuk dia, sifat-sifat yang ada pada diri kita juga adalah diwujudkan juga. Sifat hidup, hidup, qudrat, boleh gerak tangan nak sedekah, siapa yang gerakkan? Sifat siapa? Mana di situnya bergerak bersama dengan kudrah Allah, daripada kudrah Allah, dengan kudrah Allah dan untuk Allah. Kosong lah ni, katakan ikhlas yang kosong betul-betul. Macam mana nak bagi contoh ni? Baik, contohnya ginilah, kita katalah ikhlas ini bagi 3. Ikhlas bagi 3. Orang yang ikhlas pertama, mereka melakukan amal itu semata-mata kerana Allah. Dalam masa yang sama mereka nak kepada pahala, nak syurga, tak nak kepada neraka, dan juga kelebihan-kelebihan mereka nak. Ini ikhlas yang pertama.
Kalau kiasannya ibarat orang yang bekerja, kalau dia bekerja betul lah, kan? Orang bekerja, penjawat awam ke kerja swasta dia, mana dia bekerja ikhlas betul-betul. Dalam masa yang sama dia nak gaji dan allowance. Ini ibarat kiasan dia kerja betul-betul, tak adalah curi tulang apa semua, betul-betul. Tapi sampai bulan dia nak kepada gaji dan allowance bulanannya itu. Itu satu, golongan pertama. Amal ikhlas dah tapi nak gaji. Yang kedua, mereka ni beramal semata-mata kerana cinta dan melihat anugerah Allah Ta'ala. Ibarat kiasannya bekerja tadi, mereka bekerja kerana cintanya kepada bos dia. Dia buat kerja betul-betul. Maksudnya dia buat kerana sayang kepada bos dia. Sayang kepada bos dia, maka dia buatlah. Maknanya kalau bos dia bagi pun dia alhamdulillah. Kalau tak bagi pun dia minta lah, maksudnya. Gaji dia minta lah, tapi bukan dia fokus mana kepada gaji itu, dia fokus pada dia buat itu kerana cinta, kerana dia buat kerana anugerah Allah Ta'ala. Kalau amalnya amal kerana cinta kepada Allah semata-mata, dia buat tu kerana Allah dan melihat segala apa yang berlaku itu anugerah Allah. Kalau seorang ibu, contohnya ibu ini, ibu kalau dia jaga anak, seorang ibu dia menjaga anaknya, dia tak mengharapkan dia panggil upah dan sebagainya, gaji tak harap. Dia buat kerana apa? Kerana cinta. Kerana cinta kepada anaknya itu. Dia yang melahirkan, dia jaga, dia bela, dia menyusu, tukar lampu dan sebagainya. Dia buat kerana cinta. Dia tak minta 10 sen pun dengan anak. Ini panggil buat kerja betul-betul, ikhlas kerana cintanya. Beza dengan bibik, saya kata. Bibik tukang yang jaga ni, pengasuh. Pengasuh ni kalau jaga, dia nak kepada gaji allowance itu. Dia buat betul-betul juga, tapi nak pada gaji allowance. Kalau kita potong allowance dia, siaplah anak itu. Kenapa? Kerana dia buat bukan kerana cinta, dia buat kerana gaji. Dia buat betul kerana gaji. Boleh Jadi kalau dengan Allah, dia beramal, dia sembahyang, dia puasa itu kerana sayang pada Allah dan melihat segala apa ni buat itu anugerah Allah. Ini golongan kedua. Golongan ikhlas yang ketiga, mereka ini buat semata-mata kerana Allah dan memandang apa yang dia buat itu adalah gerak dan diam daripada Allah. Mana dia tidak ada diri. Dia ibarat kiasannya bekerja sebagai seorang hamba. Hamba ini dia tidak minta apa-apa dengan bos dia. Tidak minta dengan apa-apa bos. Dia buat, hamba ikut bos dia suruh. Suruh basuh kereta, basuh kereta. Basuh tanah. Suruh jaga ni, gini. Suruh siram bunga. Dia buat apa saja. Dia tak komen langsung. Tidak ada komen. No comment. No complain, no comment. Bahasa Inggeris ini. Biarlah Inggeris kampung. Bahasa Inggeris kampung. No comment, no complain. Mana dia buat? Dia tak ada komen sikit pun. Dia terima saja. Ini panggil amal sebagai hamba. Jadi kalau hamba itu dengan Allah Ta'ala pula, dia terima apa saja. Tuhan bagi sakit, dia sabar, dia redha. Tuhan bagi nikmat, dia syukur. Tuhan bagi apa saja pun, dia terima. Dan melihat segala apa yang baik, itulah terbaik. Dia tidak ada daya upaya untuk komen, untuk komplain, untuk tegur, tak ada. Ini panggil hamba. Hamba dia ikut je. Taat saja. Inilah yang dikendaki dalam ikhlas itu, dalam dia serah diri pada Allah. Tidak ada lagi dirinya. Dirinya adalah milik Allah. Dia kenal siapa dirinya. Dirinya adalah milik Allah. Sifat hidup yang ada pada milik Allah. Qudrat iradat juga milik Allah. Ikut Allah Ta'ala nak buat apa, ikutlah. Dia ikut saja. Bagi ujian pun dia terima, nikmat pun dia terima, sakit pun dia terima, sihat pun dia terima. Dia tidak ada komen sikit pun. Inilah hamba di sisi Allah. Kalau hamba tu komen, nacik komen je. Kenapa ya Allah bagi ni, bagi sikit je. Kenapa Allah buat tak jadi tak jadi, kenapa ni tak berjaya ya Allah, usaha dah banyak dah. Ini dikatakan mereka yang belum memahami dirinya siapa dan Tuhan tu siapa. Jadi kalau bergantung dengan amal, nanti gitulah. Kenapa ya Allah saya dah buat macam-macam dah, kenapa tak berjaya lagi? Maknanya dia bergantung pada amalnya, dia bukan bergantung pada Allah.
Kalau dia bergantung pada Allah, berjaya tak berjaya pun Allah, dia serah pada Allah. Kalau berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, dia terus usaha tanpa putus asa. Inilah hamba. Kalau buat tak berjaya, kenapa ya Allah? Saya belum sembuh lagi. Sakit dah semaya, ubat dah makan, semaya hajat dah semaya hajat, yasin dah yasin, kenapa tak sembuh-sembuh lagi? Ini orang yang belum mengenal betul-betul faham akan, dia panggil kedudukan hamba itu. Itulah 3 ikhlas itu. Ikhlas buat kerana nak sesuatu. Yang kedua, mereka ni buat kerana cinta. Yang ketiga, mereka buat sehingga tidak lagi melihat dirinya yang buat. Semuanya diperbuatkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia duduk dalam kehambaan dan kepasrahan kepada Allah. Inilah para awliya Allah Ta'ala itu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Bolehlah kita buka soalan lah. Pernah dah cakap ni. Kalau kan memang seperti yang Ustaz tadi syarahkan tadi, belum bulat amalnya seseorang itu jika dia takut pada neraka dan hendakkan syurga. Okay, kalau syurga itu merupakan makhluk kan Ustaz. Seperti dalam satu zikir. Anugerahkanlah padaku syurga kerana aku tidak mampu untuk meletakkan diriku di dalam neraka. Jadi takut seseorang hamba itu kepada Tuhannya, kerana sehingga dia ingin memiliki syurga, kerana dia tahu di syurga itu kebanyakannya ditempatkan orang-orang yang baik, dan neraka itu satu tempat balasan bagi orang yang berbuat zalim pada diri mereka. Dan istilah takut ini belum lagi kah meletakkan kita dalam keadaan ikhlas, Ustaz? Ikhlas sudah ada, ikhlas sudah ada, cuma dia belum sempurna ikhlas itu. Ikhlas ni kosong. Mana 100% hatinya sudah kepada Tuhan, bukan pada lain. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi, wali Allah, wali perempuan sebut. Rabi'atul Adawiyah kata, ya Allah, kalaulah redamu ada dalam neraka, sanggup ku terjun dalam neraka itu. Demi redamu. Kalau reda tu ada dalam neraka, aku terjun. Ini orang yang betul-betul lah dia tak pedulikan neraka. Yang dipeduli ialah reda Allah. Kalaulah redamu ada dalam neraka, aku sanggup terjun dalam neraka. Mana bahasa ni bahasa orang yang cinta betul-betul lah. Tidak ada dia tak peduli dah kesakitan itu. Jadi kalau dia ada masih lagi takut pada neraka, takut tapi jangan sampai hilang Allah itu. Orang ahli ma'rifah, ahli tauhid betul-betul, dia takut juga neraka. Tapi yang lebih takut ialah Tuhan punya neraka itu. Itu yang lebih ditakuti. Ini panggil rasa, rasa. Hal. Ada orang takut neraka. Tanya saya juga takut neraka. Tapi takut kita tidak lupa Allah. Itu bagi baru sempurna takut itu. Kalau takut neraka sehingga lupa Allah, bermakna takutnya belum sempurna ataupun ikhlasnya belum sempurna. Dia belum betul-betul takut tu, belum betul-betul. Betulah perjalanan hikam ini, sufi ini, dia nak bersih betul-betul itu. Kalau syurga pun sama juga, dia aman nak syurga. Nak kepada syurga, maknanya ada lagi nafsu-nafsu yang lain daripada dalam kehendak nafsu je, lain daripada Allah. Dia nak syurga. Seolah-olah kalau boleh syurga pun tak apa, tak dapat Allah pun tak apa. Ini itu orang awam lah. Kalau ahli tauhid, ahli sufi, dia tak dapat syurga pun tak apa, asal dia dapat Allah. Ini bezanya. Bahasa-bahasa yang pelik, yang tak mampu akal kita memahaminya itu. Ini orang yang betul-betul bersih. Ikhlas dah ada tadi, cuma belum. Kalau ada 50% ataupun 70%. Kalau ikhlas yang betul-betul 100%. Tak peduli dah. Sebagaimana lafaz tadilah, Rabi'atul Adawiyah kata, kalaulah redamu ada dalam neraka, ya Allah, sanggup ku terjun dalam neraka itu. Walaupun neraka itu katakan panah, aku tak peduli lagi. Ini bahasa orang cinta yang dalam. Cinta dalam lagi. Sebagaimana bahasa orang yang bercinta kan, lautan api sanggup ku renangi. Bahasa ni orang
Orang akal tak mampu nak fikir, tak boleh fikir. Tapi orang cinta sanggup bicaranya begitu. Lautan api sanggup ku renangi. Aku tengok engkau laut biasa pun lemas. Macam mana nak laut api? Tapi itulah bahasa cinta. Bahasa orang betul-betul ikhlas cinta dia. Kelakar Ustaz. Ada nak tambah Kak? Sila. Ada bahasa Ustaz ni. Terima kasih Ustaz. Yalah Ustaz, maksud saya kan Ustaz, dalam satu rintihan, dia merintih pada Tuhan dia. Macam seolah macam ini, Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tapi aku juga tidak sanggup untuk menanggung siksa nerakamu. Jadi dia merintih pada Allah kan Ustaz. Jadi dalam rintihan itu tak ada keikhlasan maksudnya Ustaz. Ataupun yang boleh kita menafsirkan diri kita sendiri itu adalah kita. Sama ada kita betul-betul ikhlas dalam rintihan kita, mengharapkan Allah jauhkan kita daripada neraka, boleh ke macam tu? Itu merupakan bibit-bibit ikhlas ke Ustaz? Baguslah. Maknanya aja kita bincang ni 3 peringkat ni semua dah ada ikhlas tu Dah ada ikhlas, bukan kata tak ada ikhlas. 3 sudah ada ikhlasnya. Yang tak ada ikhlas tu kerana macam-macam lah. 3 ni sudah ada ikhlas. Kerana pahala, kerana syurga, takut neraka. Semua dah ikhlas dah. Cuma dia belum sempurna betul-betul. Kita bicara ni bukan bicara tak ada ikhlas. Sebab yang dalam ni semua dah ada ikhlas. Yang sudah beramal, sudah bagus ibadahnya, semua ikhlas. Cuma kita nak tajamkan keikhlasan. Dalamkan ikhlas itu lagi. Itu saja cuma kalau kita bersih, kita akan dapat rasa ikhlas peringkat kedua tadi. Kita buat tu kerana Allah. Tak peduli dah benda lain. Tak peduli dah syurga ke, kita nak Allah. Sebab Allah tu lebih utama. Kalau jalan tauhid, Allah lebih utama daripada syurga. Dan bahkan kalau ahli makrifat, mereka mengenal Allah, cinta Allah, rindu pada Allah, mabuk dengan Tuhan, kelazatan menyebut nama Allah, itulah syurga mereka sebenarnya. Syurga kita masih lagi duk terikat dengan nafsu lagi. Masuk syurga nak makan ini, nak minum air madu, sungai daripada madu, sungai susu dan sebagainya, nak ini, nak rumah ni. Maknanya syurga kita pekat nafsu lagi. Syurga ahli makrifat, dia bukan fikir itu, dia fikir Allah. Dapat cinta Allah. Dia panggil asyik dengan Tuhan, itulah syurga mereka, ketenangan dengan Tuhan itu. Ini kita bicara tauhid sufi. Dari ikhlas kita tanafi dah. 3 tadi sudah ada ikhlas. Cuma tingkatannya berbeza. Ahwalnya berbeza. Boleh faham bukan kita kata tak ada ikhlas. Yang tak ada ikhlas kita tak bincang dah itu. Itu bincang dalam bab fiqh. Ini semua ikhlas. Buat kerana nak syurga, tak nak kepada neraka, sudah ikhlas. Cuma ikhlas orang awam. Maka naik lagi ikhlas yang kedua, orang khawas, orang pertengahan. Dia buat bukan kerana nak syurga, bukan kerana pahala, bukan kerana neraka, mereka buat kerana cinta. Inilah ikhlas. Cinta itu ikhlas. Itulah tauhid. Tauhid itu ikhlas. Dia buat kerana sayang pada Allah, cinta pada Allah. Dia tak peduli dah. Dapat syurga ke neraka tak peduli. Tapi kalau dia dapat Allah, insya-Allah syurga. Tuhan jauh daripada neraka. Dia kejar Allah, bukan dia kejar syurga. Faham. InsyaAllah. Kemudian naik satu lagi ikhlas lagi, lebur dah dengan Tuhan. Tidak ada diri lagi dah. Ini ikhlas mana? Dia ni menyerah sepenuh jiwa raganya kepada Allah. Mana di dunia ini kalau Tuhan uji macam mana pun dia terima, dia redha, dia pasrah. Walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun sedih, dia terima. Kenapa? Kerana dia mengenal dirinya adalah hamba. Ini dah dikatakan ikhlas betul-betul, mana serah kepada Tuhan betul-betul. Dia tak kisah Tuhan letaknya dalam neraka ke dalam mana, tak kisah. Rabi'atul Adawi sebut tadi, ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau nak letak kat mana pun aku tak kisah. Syurga ke neraka tak kisah. Yang penting ada redha-Mu, ya Allah. Ini bahasa yang luar biasa. Dan kita fahamlah Allah Ta'ala ini kalau dia kasih dan orang yang menyerah diri padanya itu, dia pasti dia akan letak kepada tempat yang baik. Lebih baik. Macam mana nak tahu amalan yang dibuat itu ikhlas? Itu kita kadang boleh rasa sendiri dalam diri kita ni. Satunya ikhlas kita nak ke mana? Kadang semayang kita boleh rasa diri. Semayang ni kenapa? Untuk apa sebenarnya? Dalam hati kita. Kadang-kadang pertama kadang-kadang
nak menjalankan tanggungjawab. Itu kadang-kadang lintasan hati kita begitu. Apa? Itu ikhlas tahap tu lah maksudnya. Kerana menunaikan tanggungjawab. Kemudian kerana apa? Nak pahala. Kerana apa? Takut kepada neraka, nak kepada syurga. Ini bagi niat kita di situ. Pekat nombor 1 tadi. Kita sendiri boleh menilai di mana kita itu. Kalau tak boleh menilai, kita maksudnya kita tak dapat menilai, mana hati kita belum ada cahaya untuk menilai diri kita itu. Ada kadang-kadang kita buat ni kerana cinta, tak peduli dah pahala. Dia akan datang si hal itu. Perasaan itu datang sendiri. Bila makin kuat cinta pada Allah, dia buang dah cinta yang lain dalam hatinya. Dia buat kerana tak peduli dah orang puji pun dia puji itu balik pada Allah. Orang tak puji pun tak kisah. Itu macam mana nak tahu amalan yang dibuat itu, bersihkan hati. Sebab ikhlas ini ialah berpunca daripada tauhid sufi tadi yang kita sebut. Dia mesti bersihkan hati baru kita akan nampak ke mana hati kita ni, goalnya ke mana, niatnya ke mana, matlamatnya ke mana. Ada orang sembahyang nak pahala, ada orang sembahyang nak kelebihan, ada orang sembahyang nak syurga. Ini kita boleh rasa sendiri dalam hati kita. Sebab tu kalau kita ada ilmu dan maklumat tentang matlamat dan hakikat ibadah nak dapat Allah, maka kita akan pergi kepada Allah, niat kita kepada Allah. Sebab tu pentingnya ilmu. Kalau kita belajar fiqh, ustaz kata belajar fiqh, sembahyang dapat pahala, sembahyang nanti masuk syurga, sembahyang nanti dapat kelebihan ni, maka kita sangkut di situ. Ikhlas dah, tapi di situlah sangkut kita, dapatlah pahala. Tetapi kalau kita niat lebih tinggi daripada itu, aku sembahyang kerana cinta padamu ya Allah, maka solat kita lebih tinggi darjatnya. Darjatnya lebih tinggi, darjat ikhlas itu lebih tinggi. Dan kalau dia dalam hatinya aku sembahyang ni tidak ada diri, tidak ada lagi aku sembahyang, hanya engkau lah yang persembahyankan aku, ini darjat ikhlasnya lagi tinggi. Ini dipanggil rasa, dalam bentuk rasa. Bagaimana nak dapat hal itu? Bersihkan hati. Cuma kita bincang ini adalah supaya ada info-info, maklumat-maklumat dalam amal kita agar tidak tersangkut dengan pahala, tidak tersangkut dengan syurga. Biar dia naik lagi, tembus ke lebih atas daripada syurga pahala. Apa dia? Cinta Allah. Itulah tauhid. Buat kerana cinta Allah. Pahala tak dapat ni tak kisah dah. Boleh ke tak boleh tak. Yang penting dapat cintamu ya Allah. Kalau boleh, alhamdulillah. Tapi janji Allah bolehlah kalau kerana Allah betul-betul. Kalau kita buat kerana nak pahala, nak syurga, belum tentu dapat ataupun tidak pahala syurga. Kalau kita buat amal, tidak ada Allah, ikhlas tak akan datang, maka jadi riak amal kita. Ini panggil orang yang bergantung dengan amalnya. Akhir sekali, maka kita tidak mencapai syurga kadang-kadang. Kalau riak, tidak ada syurga. Kalau buat kerana nak pujian manusia, tidak ada syurga. Kalau untuk Allah, dia tak adalah nak pujian lagi. Kalau untuk pahala, mungkin di situ tipu daya syaitan. Nak pahala, perasan, banyak dah pahala. Ahli syurga dah aku dengan amal-amalku ini. Apa? Ini panggil perasaan wujud tadi. Maka tidak dapat syurga. Sebab itulah kita, orang yang cerdik, mereka buat amal, fokus kepada Allah. Bila dapat Allah, syurga dapat, pahala dapat, kelebihan dapat, semua dapatlah. Ini sebab ni bagi peningkatan dalam amal kita, dalam niat kita itu biar naik. Jangan dia sampai dulu kini selamanya di situ je amal kita, dia tak jalan ke mana. Dia main pahala. Tak ke manalah main pahala. Bolehlah pahala tapi tak ke mana. Maka hidup kita nak apa sebenarnya? Hidup kita mahu mencari Tuhan. Bukan cari pahala. Hidup ni bukan nak cari pahala, nak cari Allah. Hidup bukan nak cari syurga, kita nak cari Tuhan. Syurga tidak akan datang sendiri. Cuma peringkat awal, dimotivasilah dengan syurga, dengan pahala. Lepas tu saya kata tadi, peringkat pertama orang awam, guru saya sebut, Walid Amalik kata, itu amal orang awam ataupun amal kanak-kanak sebagai motivasi kita ini. Nabi sebut, siapa buat kebaikan, syurga. Maka kejarlah syurga. Itu zaman permulaan kita beramal. Yang ada ini sudah lama beramal, puluhan tahun dah beramal, biar ada dia punya peningkatan dalam amalnya, dalam niatnya. Sekarang kita niat, untuk apa dah sekarang? Bukan lagi pahala, bukan lagi syurga. Niatku adalah mencari cinta Allah. Itulah tauhid.
Apa nampak dah ikhlas. Ini panggil tingkatan ikhlas. Macam kerja tadilah, ikhlas. Dia buat ikhlas tapi nak gaji, nak allowance. Kalau tak dapat gaji mungkin jadi macam mana? Mungkin dia malas. Dia ular, dia boikot dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia buat nak gaji. Kalau pahala contoh, kalau pahala syurga, kalau kita buat, Tuhan tak bagi pahala kita, mungkin kita tak akan buat. Buat amal baik, semaya apa, Tuhan tak bagi syurga. Tuhan kata aku tak akan bagi syurga orang yang buat untuk syurga. Mungkin kita tak akan buat. Tapi kalau buat kerana Allah, Tuhan tak bagi syurga pun dia akan buat juga. Tuhan tak bagi pahala pun dia akan buat juga. Kerana dia buat bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, kerana Allah. Allah yang suruh dia buat. Bukan kerana syurga, bukan kerana pahala. Ini panggil peningkatan kepahaman kita supaya rohani kita meningkat agar kita dapat fokus kepada titik, dia panggil titik utama kehidupan kita itu agar mencapai tauhid. Itulah tauhid. Tauhid tidak menduakan Allah dengan syurga ke, dengan pahala ke, dengan apa-apa, tidak. Tapi dia buat itu untuk Allah Ta'ala, semua akan dapat nanti. Semua akan dapat. Kalau dia dapat Allah, Tuhan punya syurga, Tuhan punya pahala, dia akan dapat. Kalau dia kejar pahala, kejar syurga, belum tentu dapat ataupun tidak. Kalau riak, ujub, sombong dengan amal, tak akan dapat. Tapi kalau dia kejar Allah, semua akan dapat. Itulah bezanya. Dia panggil peningkatan keikhlasan itu. Boleh, apakah amalan yang dapat seperti itu? Yang nak dapat seperti itu? Yang kita bagi sekarang ini, zaman ini ialah syahriyah. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. InsyaAllah, apa yang kita belajar hari ini, tingkatan-tingkatan ikhlas tadi, tingkatan-tingkatan amal tadi, kalau kita selawat, kita akan dapat rasa sendiri. Hati kita ke mana? Dulunya nak pahala, nak syurga. Bukan kata tak nak. Tapi dia naik bila Allah Ta'ala angkat rohani kita, kita akan betul-betul ikhlas dengan Tuhan. Saya semayang kerana sayang padamu, ya Allah. Aku semayang kerana cinta padamu, ya Allah. Adapun engkau nak bagi pahala, kata dia, aku tak peduli. Yang penting cintamu yang kuna. Ini orang yang kejar cinta Allah. Dia bukan kejar pahala, dia kejar cinta Allah. Sebab itu dengan selawat, terpancarnya cahaya tauhid tadi dalam hati, cahaya cinta pada Nabi, maka di situlah dia beramal dengan cinta kepada Allah. Dia tidak ada yang lain-lain. Syurga mereka adalah dapat cinta Allah, itulah syurga mereka. Dia bukan bicara syurga itu makan, minum, dah. Syurga mereka adalah kenikmatan, kelazatan dengan Tuhannya itu. Itulah dia panggil prosesnya. Banyak selawat Kak Syahriah, amalannya selawat. 300 kali, 1000 kali, 2000 kali, kalau dia dah mai jalan, nanti dia akan dapat sendiri tu. Hal ini Tuhan akan limpahkan, dia akan buka sendiri. Perasaan kita akan dapat rasa sendiri. Hari ini kita bincang saja. Kita lontar-lontar dalam ilmu saja, faham, ikhlasnya begini, tingkatannya. Ada orang beramal nak pahala, nak syurga, nak kelebihan. Ada orang amal nak cinta Allah. Ada orang amal lebur dengan Tuhan. Tiada lagi dengan Tuhannya. Ini faham akal. Lalu kita berselawat. Bila kita taubat dan selawat, hal itu akan kita dapat rasa sendiri. Kita ni nak syurga ke? Nak cinta Allah ke? Sehingga kita tidaklah lagi merasa kita yang beramal. Kita lihat segala amal itu adalah datang daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Maka inilah kata kebenaran hamba sebenarnya. Ustaz, saya nak tahu Ustaz, kita sebagai orang Islam kan yang lahir sebagai orang Islam. Baru-baru ini saya sangat terkejut dengan jawapan seorang mu'allaf, tahu Ustaz. Mu'allaf yang bukan orang yang dilahirkan secara Islam. Dia berkata dengan saya, dia kata, salah tak kalau aku beri pandangan aku, kata dia kebanyakan orang-orang Islam, kata dia melakukan amal ibadat, kata dia kerana nakkan pahala. Tetapi aku tak tahu apa itu pahala. Yang aku tahu, aku beribadat hanya kerana Allah. Apa pendapat Ustaz? Seorang mu'allaf cakap macam tu. Maknanya ilmu, maknanya dia buat tu kerana, dia tahap yang kedua tu maksudnya, walaupun mu'allaf sekalipun, kalau Tuhan buka. Nampak? Maknanya kalau buat kerana nak dapat pahala, tak salah. Bukan kata salah, tak salah. Cuma peningkatan tauhidnya ataupun ikhlasnya tak sampai kepada tahap ikhlas yang dikehendaki dalam amalnya itu. Sebab amalnya sebenarnya nak Allah, bukan nak pahala. Pahala itu jalan untuk sampai kepada Allah.
Peringkat awal tak apalah, pahala peringkat mula-mula amal kan. Kalau mu'allah tu sepatutlah, maksudnya kalau kanak-kanak patutlah amal dapat pahala sekian, pahala sekian. Jadi statement apa tu disebut oleh mu'allah tadi, mana jiwanya sudah ada peningkatan kepada tahap yang kedua, mana dibuat tu kerana cinta pada Allah. Lebih tinggi daripada orang yang lama Islam kadang-kadang. Nampak? Walaupun dia mu'allah, sebab Betul. nilai pada hati tu. Kita buat nak pahala lagi, nak syurga lagi, nak kelebihan. Buat amal ni kelebihan, dapat rezeki, dapat ni. Mu'allah dia nak Tuhan. Mana dia lebih tinggi, nilai rohaninya ditinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia buat kerana Allah, kerana cinta pada Allah. Kerana dia nampak kasih sayang Tuhan padanya. Dia nampak Tuhan bagi segala-gala padanya. Maka dia buat itu sebagai tanda rasa cinta dan sayang pada Allah. Bukan kerana pahala lah. Tapi pahala tetap dapat, tetap dapat pahala, janji Allah. Kalau kerana Allah, tetap dapat pahala. Tapi kalau dah kejar pahala, tidak kerana Allah, belum tentu dapat ataupun tidak. Nampak? Itu dia. Kemudian sikit lagi soalan, kalau orang yang bekerja tak istiqamah, jadi hati berbolak-balik, doa diamalkan. Kalau orang bekerja tak istiqamah, jadi hati berbolak-balik, doa diamalkan. Yang kedua, tak harap pahala Allah Ta'ala, tak kisah, buat je, sama je. Buat je, sama tu Ustaz. Kan saya kurang jelas soalan. Kalau orang tu bekerja tak istiqamah, maknanya dia buat hari ni 1000, lepas tu berhenti, sambung pula lusa. Jadi hatinya berbolak-balik, doanya diamalkan. Yang kedua, tak harap pahala dengan Allah, tak kisahlah, buat je, sama. Tak sama maksudnya. Orang yang pertama, orang yang buat istiqamah itu amal terbaik, walaupun sedikit sekalipun. Amal, sebab tu Nabi sebut, amal yang terbaik ialah amal yang istiqamah walaupun sedikit, daripada banyak yang tidak ada istiqamah. Buat banyak, hari ni contoh katalah 3,000 dia buat, selawat 3,000, esok dia berhenti. Sambung minggu depan pula, 3,000 pula. Bermakna amalnya tidak bagus lah maksudnya. Amal yang bagus, contohnya dia mula 100, esok 100, lusa 100. Dia buat setiap hari 100. Itu lebih baik daripada 1000 kemudian tanpa istiqamah. Kemudian yang kedua, tak harap pahala Allah. Dia tak kisah. Yang penting dia dapat redha Allah. Dia buat amal ni supaya dapat Allah kasih padanya, Allah redha padanya. Itu lebih baik daripada kita mengharapkan pahala. Kerana kita nak dalam amal kita apa? Redha Allah, keampunan Allah, kasih sayang Tuhan. Pahala tu serah pada Allah lah. Engkau nak bagi ke tak nak bagi, aku tak kisah ya Allah. Yang penting aku dapat cintamu. Tapi bila dapat cinta Allah, pasti pahala Tuhan akan bagi. Tu kita kejar pahala, Allah tak tahu ke mana kadang-kadang. Duk kejar pahala, Allah tak kenal. Jadi akhir sekali, kalau buat tak ada pahala, tak payah buat lah. Sebab apa? Buat pun tak ada pahala. Semaya hajat pun, dah 30 hari dah semaya hajat, tak dapat-dapat, tak payah buat. Mana dia beramal kerana, dia beribadah kerana amal, kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, dia buat istiqamah. Buat dapat ke tak dapat ke, dia buat. Kerana dia yakin dan dia dengar apa yang disebut oleh Nabi SAW dan juga ulama-ulama yang mereka yakini itu, mereka buat atas istiqamah. Dapat ke tak dapat, dia yakin. Tak dapat di sini, dapat di sana. Maksudnya apa yang kita buat kerana Allah semata-mata, ialah buat tu kerana Allah. Jadi kerana Allah tu bukan pada mulut, kerana Allah pada rasa kita. Kita boleh sendiri rasa, aku ni buat kerana apa. Kalau rasa semata-mata kerana Engkau ya Allah, maka alhamdulillah, itu maksudnya sudah ada peningkatan rohani. Kalau masih lagi, saya buat ni kerana nak dapat pahala. Kalau saya sedekah RM10 ni, insya-Allah nanti Tuhan bagi RM70. Bermakna kita masih lagi bermain-main dengan kebendaan. Hati kita itu mainkan kebendaan dan nafsu kita, syahwat kita. Jadi biar betul dia tu. Bagaimana nak lepas daripada ini? Banyakkan selawat, belajar ilmu untuk Allah semata-mata, kemudian selawat, baru datang hal dalam hati kita ni. Dapat rasa, kita dapat rasa ni. Betul kerana Allah. Kita tak nak ilmunya kerana Allah, hati kita kerana lain. Kita tak nak. Ilmu dah bagus dah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah.
Bukan kerana ini, tapi hati masih lagi ke lain, tidak sampai Allah. Maknanya hati kita perlu disucikan lagi, dibersihkan lagi, ditazkiyahkan lagi, sehingga dia betul-betul ikhlas. Follow, dia panggil goalnya Allah betul-betul hati kita. Ilmu sudah saya yakin dah. Ajar-ajar yang belajar tauhid lama, belajar ilmu banyak ni, maksudnya akal kita saya dah target, maksudnya saya yakin dah semua dah follow nak Allah semata-mata. Cuma kadang-kadang hati kita ni berbolak-balik. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang nak pahala, kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang untuk kesembuhan dan sebagainya. Buat amal untuk kesembuhan. Bolehlah kesembuhan, bukan kata tak boleh, boleh. Tapi belum betul-betul. Orang yang dia kerana Allah. Allah nak sembuhkan tak apa, tak nak sembuh pun tak apa. Dia tak kisah. Dia selawat ke, dia doa ke, bukan nak kesembuhan. Dia nak cinta Allah. Sama ada sembuh tak sembuh, dia tak kisah. Yang penting cintamu. Bila dapat cinta Allah, kalau tak sembuh, dia redha, dia sabar dengan sakitnya. Kalau dia sembuh, dia syukur pada Allah. Yang penting dia dapat Allah. Peningkatan lah. Sebab banyak kalau selawat doa ni, ada orang doa selawat nak kesembuhan, nak selawat nak rezeki, selawat nak maju, selawat nak supaya perniagaan laris, macam-macam lah niatnya. Itu maksudnya boleh, tetapi bukan tujuannya yang sebenar, bukan itu. Kalau orang berjalan tauhid, bukan itu mereka nak. Mereka tak kisah itu. Mereka yang penting ialah Allah. Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Inilah lafaz seorang perindu Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku ya Allah, dan redha-Mu lah yang ku cari. Maka dia sembahyang, bukan cari pahala, dia cari redha Allah. Dia sedekah, dia cari redha Allah. Dia buat apa baikan, dia cari redha kasih sayang dan cinta Allah. Dia bukan cari yang lain daripada Allah. Jadi nak dapat rasa itu, banyakkan selawat. Selawat, selawat, selawat dan selawat. Lama-lama dia akan dapatlah, insya-Allah. Tu akan bukalah, dia panggil hati kita cenderung ke mana. Kita boleh rasa sendiri dalam hal ini. Boleh? Insya-Allah. Moga-moga dapat fahamlah apa yang kita bicara pada petang ini tentang ketauhidan sufi. Mana tauhid yang tidak, hatinya tidak berbolak-balik. Hatinya fokus kepada Allah. Tujuannya adalah untuk Allah. Karena hidup ini adalah untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada, Allah tidak ciptakan jin dan manusia agar beribadah, agar bermakrifat, agar mencintai Allah. Amal adalah jalan. Pahala adalah jalan menuju kepada Allah. Jangan fokus pada pahala, jangan fokus pada kelebihan, jangan fokus semata-mata kepada syurga. Fokuslah kepada empunya syurga, empunya pahala itu. Itulah goal yang sebenar. Kalau tak penat kita, inilah panggil rahsia-rahsia Tuhan yang dibuka melalui kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah ini. Dia tidak tersangkut dengan hal-hal. Dia ditembus kepada matlamat hidup yang hakiki yang kita sudah bincang dalam bicara hikmah yang lalu. Jangan tersalah memilih dalam kehidupan ini. Pilihlah Tuhan. Daripada syurga dengan Tuhan, pilih yang mana? Allah lebih dahulu daripada syurga. Kalau dapat Allah, syurga dapat. Kita banyak lain saya. Kadang-kadang nak Allah tapi duk sangkut dengan sini, dengan pahala, dengan syurga. Jadi tidak salah sebenarnya, tapi situlah maksudnya. Tak sempurna hamba. Dia jadi hamba pahala, hamba ibadah, hamba syurga, bukan hamba Tuhan. Ini panggil kehalusan adab, kehalusan jiwa, kehalusan tauhid ini dalam perjalanan kesufian dan makrifat kepada Allah. Okay, dah ikhlas dah, cuma nak tajamkan keikhlasan itu biar betul-betul sampai kepada Tuhan. Tidak tersangkut dengan yang lain daripada Allah. Moga-moga dapat dipahami dengan baik, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita sehingga mencapai ikhlas yang betul-betul di sisi Allah. Bukan ikhlas pada selera kita dak. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala pergerakkan hati kita, perjalankan hati kita, persalitkan hati kita mencapai cahaya yang sebenar-benar rindunya, cintanya, tujuan maksudnya tidak ada lain, hanya Engkau lah ya Allah. Yang lain tak dapat pun tak apa. Yang penting dirimu yang ku mahu ya Allah. Amin. Kalau dapat Allah, insya-Allah yang lain semua akan dapat. Moga-moga dengan hati itu jiwa kita berada di situ, insya-Allah husnul khatimah lah di situ.
Kerana dia InsyaAllah. tidak pedulikan yang lain lagi. Dia hanya peduli dengan Tuhan. Hatinya untuk Allah, jiwanya untuk Allah, rohaninya untuk Allah. Yang baik daripada Allah. Kurang lemah saya, minta maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.